Selamat malam dan selamat bertemu kembali di channel Jeffrey Jeng. Bagaimana? Lama kan kita dah tak mendengar cerita-cerita seram ataupun cerita-cerita misteri. Cerita misteri. Tersasul pula, sorry. Pada malam ini saya ada satu kisah yang ditulis disampaikan oleh kawan saya juga, ya, bernama Lin. Nanti kita akan dengarkan kisah beliau, ya. Pelik kan hari ini? Selain bahasa Iban, saya juga akan menggunakan bahasa Melayu supaya lebih menyenangkan dan lebih difahami oleh uh, kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang lain yang beragama Islam. Okey, nanti kita berehat sebentar. Nanti saya kembali lagi untuk menceritakan kisah Lin tersebut, ya. Jangan ke mana-mana. Baik, tanpa berlengah lagi, kita terus kepada kisah yang telah dihantar melalui email kepada saya, iaitu kawan saya sendiri yang bernama Lin dan suami beliau. Okey, permulaan cerita ini mengisahkan mereka sekeluarga telah ke satu tempat ataupun taman rekreasi yang agak terkenal di Sibu Sarawak. Bagi sesiapa yang menetap di Sibu Sarawak, pasti tahu tempat ataupun taman rekreasi ini kerana ia adalah sebuah bukit yang agak tinggi. Bukit tersebut telah dijadikan taman sehingga hari ini untuk para pengunjung yang ingin bersenam ataupun beriadah di tempat seperti berbukit bukau untuk merehatkan minda setelah penat bekerja. Okey, berbalik kepada kisah Lin sekeluarga. Setiba mereka di taman tersebut, mereka terus naik ke puncak bukit taman yang agak mencabar dan tinggi untuk menghayati pemandangan pada waktu petang. Okey. Setiba mereka, seperti yang Lin ceritakan di sini, setiba kami sampai di pertengahan jalan ataupun laluan trek yang agak berumput di atas bukit tersebut. Mereka telah mereka telah berhenti di satu persimpangan jalan yang terdapat bangku panjang untuk kegunaan pendaki-pendaki untuk berehat. Sebelum mereka meneruskan untuk naik ke atas, Lin telah menyatakan mereka telah terpandang kepada sepasang suami isteri ataupun sepasang pemuda, sepasang suami isteri lah, senang, yang berehat di situ. Mereka berdua ni kelihatan sangat cemas dan agak seperti tidak tentu arah kerana salah seorang ataupun isteri beliau kelihatan seperti lemah dan terduduk longlai di tepi sebuah pokok yang seperti meracau. Maaf, kita sambung kembali cerita Lin dan suami beliau, ya. Maaf, tadi ada sedikit gangguan teknikal dan saya telah memperbaiki kamera yang saya gunakan. So, sekarang kita boleh teruskan cerita tersebut. Sebagaimana yang Lin ceritakan kepada kita,
uh, Lin dan suaminya telah berlari ke arah pasangan tersebut dan menanyakan keadaan mereka. Suami kepada wanita tersebut menyatakan bahawa isteri beliau pada mulanya kelihatan lemah setelah turun dari puncak bukit. Dan suami beliau ataupun suami wanita tersebut telah mengajak isterinya untuk berehat seketika di kerusi yang ada di tempat tersebut. Akan tetapi isterinya terus terduduk di bangku tersebut serta telah mengalami sampukan dan meracau-racau serta terduduk lemah. Jeff, saya mendengar suami wanita tersebut membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk menguatkan dan menyedarkan isteri beliau. Setelah suaminya selesai membaca apa yang patut, saya pikir saya telah pun menguji memapah isteri beliau turun dari bukit tersebut. Setelah sampai di bawah, suami kepada wanita tersebut, suami wanita yang terkena sambukan tersebut telah bergegas ke parking lot untuk mengambil kereta beliau. Dalam perbualan suami saya dan suami wanita tersebut, isteri beliau pada masa tersebut mengalami keadaan yang tidak bersih ataupun tengah datang bulan. Ya, Jeff, mungkin kerana hal tersebut wanita ataupun isteri pemuda tersebut terkena sambukan di kawasan di atas bukit ataupun di kawasan persimpangan trek tempat mereka bersenam ataupun tempat mereka ingin turun dari puncak bukit tersebut. Oleh yang demikian, saya telah menyatakan kepada suami wanita tersebut, Jeff, kerana tempat ataupun bukit ataupun taman rekreasi tersebut agak dilarang bagi wanita yang datang bulan, kerana seperti Lin katakan di sini, semua penduduk ataupun penduduk-penduduk yang berdekatan dengan taman rekreasi tersebut tahu akan tempat ataupun taman itu adalah sangat keras. Baik, kira sekian saja dari cerita daripada Lin. Mungkin maaf, malam ini saya agak tersasul-sasul sebab kerongkong masih tidak berapa bagus. Agak ada batuk-batuk, sesema, dan saya harap mungkin pada masa akan datang demam dan batuk ini akan reda. Dan saya mohon maaf sekali lagi sekiranya ada perkataan-perkataan yang tertinggal ataupun tersalah sebut, tersasul. Sebab kamu orang pun tahu masa demam ni tidak berapa bagus. Kerongkong dan otak pun tidak berapa berfungsi. Okey, sekian dari saya. Terima kasih atas sokongan anda dan terus sokong saya. Saya akan membuat konten yang seram dan misteri yang lebih banyak lagi pada masa akan datang. Sekian.